dan takdir Allah. Allah uji Nabi Muhammad SAW. Asbab Nabi tak sebut kalimah insya-Allah, Allah tak turunkan wahyu untuk menjawab 3 soalan orang kafir Quraisy. Lusa pun tak ada, tulat pun tak ada, hari ke-4 pun tak ada, hari ke-5 pun tak ada, hari ke-6 ke-7 tak ada. Malaikat Jibril tak datang bawa jawapan muslimin muslimat. Dan saat itu tersebarlah orang kafir Quraisy kata, Muhammad menipu, Muhammad tak dapat jawapan, Muhammad bukan Nabi, Muhammad pelipu lara. Nabi mula semakin bersedih-bersedih. Nabi bertanya di dalam hati, kerisauan, kebimbangan, adakah wahyu telah terputus? Adakah aku bukan lagi seorang Nabi? Subhanallah, di dalam surah Al-Kahfi mengandungi cerita dan kisah pengajaran yang banyak yang boleh dijadikan contoh tauladan. Dan surah Al-Kahfi diturunkan antaranya adalah untuk mengubati hati Rasulullah yang sedih kerana penduduk Mekah yang menyebarkan cerita buruk tentangnya dan Nabi menyangka wahyu telah tiada. Muslimin muslimat, ada kisah daripada riwayat yang sahih bagaimana pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh orang Quraisy, orang kafir. Kan Rasulullah didatangi oleh orang kafir. Orang kafir ni tanya 3 soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah benar ni muslimin muslimat dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran. Masya-Allah, hampir semua tafsir menceritakan kisah ini. Bagaimana turunnya surah Al-Kahfi. Kisahnya begini, muslimin muslimat. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kan selalu bercerita. Macam mana Nabi kita selalu bercerita? Kerana wahyu iaitu Al-Quran kan banyak cerita, banyak kisah. Kan dalam Al-Quran kita tahu ada kisah apa? Ada kisah, hampir kisah Nabi-Nabi semua ada dalam Al-Quran. Kisah umat terdahulu, macam-macam kisah. Dan Nabi sendiri daripada hadisnya juga ada banyak cerita yang Nabi sampaikan. Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan dakwah kan di Mekah, di Madinah, Nabi selalu juga menyampaikan dakwah dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah. Sebab itu sampai hari ini fitrah manusia memang suka dengar cerita. Kanak-kanak, anak-anak suka dengar cerita. Kita orang tua pun suka tengok cerita. Betul tak? Suka tengok drama, suka tengok filem. Kan suka tengok movie. Dan bila dengar orang bercerita tu seronok. Bila penceramah tu ceramah je kan, kita boleh tidur. Tapi time cerita kita boleh bagi tumpuan. Sebab cerita ini adalah sejarah yang sentiasa berulang. Dan daripada cerita orang, kita boleh kaitkan dengan cerita kita. Jadi situasi ketika itu, bila Nabi Muhammad SAW bercerita, ramai orang kerumun untuk dengar cerita. Di kalangan orang Islam dan di kalangan orang bukan Islam, di kalangan semua peringkat umur termasuk remaja dan kanak-kanak. Sebab suasananya begitu sampai sekarang. Jadi Nabi bercerita daripada hadis yang Allah ilhamkan, kisah-kisah. Nabi bercerita bagaimana kisah Nabi-Nabi terdahulu yang disampaikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi orang selalu kerumun Nabi ni untuk dengar cerita. Sebab itu mereka menyela dan menuduh Nabi juga penipu lara, tukang reka cerita, tukang karut, macam tu. Kerana apa? Pada zaman tersebut, suasana di Mekah kan, suasana di sana juga muslimin muslimat, suasana memang ada orang yang menghiburkan orang lain dengan cerita. Macam tu. Faham ya muslimin muslimat? Maksudnya zaman sekarang hiburannya tengok cerita movie tu. Tapi pada zaman tersebut hiburannya adalah mesti ada penglipu lara yang akan cerita rekaan. Ni bukan kata Nabi ni. Maksudnya ada orang yang begitu kerjanya adalah bercerita. Jadi apabila individu ini dia rasa orang mula kurang datang dengar dia cerita, lebih ramai yang berkerumun kepada Nabi Muhammad SAW. Orang bukan Islam yang belum masuk Islam pun duduk juga mendengar cerita-cerita daripada Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy ni geram ni. Macam mana nak buat ni? Dan nampak gayanya dah ramai orang mula terpesona ni dengan Muhammad ni. Subhanallah. Orang kafir Quraisy ni dia pun mula menghantar wakil. Kan? Pergi lebih kurang dalam 2 orang ke 3 orang.
wakil daripada orang kafir Quraisy ini pergi ke Syam masa turun di Mekah. Jadi cerita ni suasana ketika Nabi SAW berada di Mekah. Kita faham bagaimana dahsyatnya dan bagaimana mencabarnya Nabi ni nak melakukan dakwah ketika di Mekah. Okey, kisahnya kemudian mereka mengutuskan daripada Mekah ke Syam. Kerana di Syam ada pendeta, di Syam ada ahli kitab. Tuan-puan kena faham, siapakah golongan disebut ahli kitab? Siapakah golongan yang disebutkan pendeta ataupun ahli kitab? Pendeta ataupun ahli kitab ini adalah golongan yang mana masih hidup, yang mana mereka ini memegang ataupun menjaga kitab-kitab suci yang terdahulu. Maksudnya kitab apa? Zabur, Taurat, Injil sebelum kitab Al-Quran. Faham ya? Jadi mereka ini digelar sebagai ahli kitab ataupun dipanggil dengan pendeta. Kalau kita alim ulama lah. Macam tu. Maksudnya alim ulama contohnya yang menjaga keabsahan ataupun kesahihan hadis-hadis Nabi. Ulama yang terkenal dua orang, iaitu Bukhari dan Muslim. Jadi itu dua ulama besar dalam kitab hadis. Jadi kalau apa-apa rujuk kitab Bukhari dan Muslim contohlah, ya. Dan banyak lagi ulama-ulama hadis lain yang terkemuka, yang muktabar. Tapi pada zaman tersebut, kalau mereka nak merujuk apa-apa kesahihan, apa-apa perkara, mereka akan rujuk pendeta. Sebab mereka ini adalah golongan yang menjaga kitab-kitab terdahulu. Maksudnya kitab di tangan mereka saja adalah kitab yang masih lagi kitab yang betul. Kitab-kitab yang berada di tangan-tangan orang lain, mungkin yang tersebar-tersebar, kitab yang telah diubah suai. Jadi ingat cerita tadi, yang baru masuk mungkin tak faham cerita. Kisah tu kena dengar daripada awal. Kenapa akhirnya orang kafir Quraisy di Mekah ini mengutuskan beberapa orang lelaki bertemu dengan pendeta di Syam. Jarak di antara Mekah dengan Syam. Okey, kita sebut Syam. Syam terdiri daripada 5 buah negara. Dulu Syam adalah sebuah wilayah yang besar, sebuah negara yang besar di bawah satu pemerintahan. Tetapi berlaku perubahan demi perubahan, dikatakan blok barat lah kan, mereka lah yang dalang memecah belahkan sebuah empayar besar Syam ini, wilayah besar Syam ini menjadi 5 buah negara sekarang. Jadi bila sebut Syam, cari peta hari ni dah tak ada dah Syam tu. Syam terdiri daripada 5 buah negara hari ini, iaitu yang pertama Palestin, kedua Syria. Syria kan duduk sebelah Palestin saja. Kemudian Jordan juga sempadan dengan Palestin. Kemudian Lebanon. Kemudian yang kelima iaitu Iraq. Subhanallah, inilah wilayah Syam ketika itu. Sebab itulah bila cerita Nabi pergi berniaga ke Syam, kan memang rutin orang Arab, maksudnya pada zaman Rasulullah, kan perniagaan hebat Sayyidatina Khadijah ibunda kita, ekspor import tu dah biasa berlaku. Masyarakat Mekah, kan penduduk Mekah menghasilkan apa-apalah penghasilan. Mungkin masyarakat Mekah menghasilkan selimut ke, menghasilkan baju ke, pakaian ke, barang-barang dapur ke, apa saja, kan daripada hasil penduduk Mekah, hasil tangan, hasil kerja penduduk Mekah dibawa ke Syam untuk diniagakan, dan mereka pun dah menjual. Mereka beli pula barang-barang daripada Syam untuk dijual di Mekah. Muslimin muslimat, sebelum Rasulullah jadi peniaga, subhanallah, budaya masyarakat di Mekah, mereka pergi berniaga saja di sana, bawa balik duit. Begitu. Tetapi bila Nabi jadi businessman, ketika Nabi muda lagi, Nabi businessman sebelum kahwin. Bakat Nabi sebagai usahawan, sebagai businessman sebelum nikah. Dan sebelum Nabi menjadi pedagang, mengambil modal ataupun barang dagangan Sayyidatina Khadijah, Nabi dah meniaga dah sebelum tu. Kan kita dengar cerita bagaimana Abu Talib, kan bapa saudara Nabi, dah bawa Nabi pergi berniaga ke Syam. Tetapi dalam perjalanan jumpa dengan pendeta yang melihat ada tanda-tanda kenabian. Masa umur Nabi 12 tahun, kan umur Nabi 12 tahun, Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan bapa saudara Nabi, namanya Abu Talib. Sebab ketika umur Nabi 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Lepas tu duduklah dengan bapa saudara. Bapa saudara Nabi Abu Talib ni adalah pembesar Quraisy, orang hebat, pemimpin dan juga usahawan yang terkemuka.
Jadi bayangkan ya, bagaimana Nabi dibesarkan dengan bapa saudara seorang businessman. Dan sebab itulah Nabi juga dipilih oleh bapa saudara untuk melakukan perniagaan ekspor. Maksudnya daripada Mekah ke Syam. Tetapi bagaimana ya, Abu Talib telah melatih anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun untuk menempuh perjalanan jauh untuk berniaga. Nak katanya, subhanallah, maksudnya skill perniagaan Nabi dah dapat daripada kecil lagi. Skill tu. Sebab itu hari ni kan banyak kajian bagaimana skill perniagaan Nabi SAW. Lepas tu Nabi sentiasa lagi kan bersama dengan bapa saudaranya. Tetapi untuk ke Syam ketika umur 12 tahun tu, sampai separuh jalan je. Sebab ketika sampai ke satu kampung yang mana di situ adanya pendeta, tuan-puan sekalian, adanya ahli kitab yang jaga kitab ni, dia lihat daripada jauh ada awan. Awan yang bergerak dan berhenti. Bergerak berhenti. Sampailah awan itu bergerak dan berhenti di tempatnya. Lalu dia tanya, ada tak sesiapa di kalangan kamu? Kan di kalangan kamu ni ada tak yang begini-gini? Lepas tu bapa saudara Nabi ni sebagai antara ketua rombongan ni, kabilah ni, lalu pun dia pun ceritalah, ya bersama kami ada seorang pemuda, seorang anak muda sekian ditunjukkan. Ketika itu Nabi sedang menjaga unta-unta barang dagangan lah dari jauh. Lepas tu dipanggil dan ditengok ada tanda-tanda kenabian di belakang. Lepas tu pendeta ni bagi tahu bapa saudara Nabi, Abu Talib, bawa pulang anak ini. Jangan sampai dia pergi ke Syam. Bawa pulang kerana padanya ada tanda kenabian. Maksudnya Abu Talib dah percaya dan yakin bahawa anak saudaranya adalah seorang Nabi akhir zaman. Subhanallah. Dan kerana itu Abu Talib bawa balik, tak jadi pergi ke Syam ketika tu. Kalau tak percaya, Abu Talib teruskan perjalanan. Sebab itu bila dibahaskan, hakikatnya Abu Talib sudah ada iman di dalam hati. Tapi kenapa Abu Talib tetap memilih untuk kufur? Bapa saudara Nabi ini, Abu Talib, tetap memilih untuk tidak mengucap kalimah syahadah di hadapan masyarakat dia, kerana dikatakan Abu Talib ini menjadikan dirinya sebagai benteng, kan, pelindung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekiranya Abu Talib juga masuk Islam dan isytiharkan kepada masyarakatnya, sebab dia ni pemimpin masyarakat ni, maka sudah tentu dia juga akan diserang, dia juga akan dirancang untuk dibunuh dan sebagainya. Sebab itulah Abu Talib mengekalkan dirinya dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah syahadah. Wallahu alam, itulah di antara kupasan-kupasan. Sebab apa? Abu Talib besarkan Nabi Muhammad. Abu Talib sendiri menyaksikan. Abu Talib sendiri memberi amaran kepada orang kafir Quraisy supaya tidak mengganggu anak saudaranya menyebarkan dakwah. Dan Abu Talib kita tahu meninggal kerana kesan kekerasan orang kafir Quraisy ketika itu, melakukan apa? Pemboikotan. Dan ketika saat diboikot umat Islam berturut-turut selama 2 tahun lebih, muslimin-muslimat, sampai umat Islam ketika itu makan daun-daun kering sampai luka-luka berdarah-darah. Wanita-wanita Islam ketika itu sampai tak ada susu, bila menyusukan anak keluar darah, sampai tahap meninggal kerana kebuluran. Kalau kita kena boikot, terputus berkalakan makanan, 1 minggu pun kita dah perit, 2 minggu pun dah perit. Ini bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun lebih. Dan Abu Talib memilih untuk bersama-sama dengan anak saudaranya, bersama-sama. Sebab itu kawan-kawan kata, kenapa engkau nak seksa diri duduk dengan anak saudara dalam keadaan tak ada makan, tak ada minum, diboikot dan sebagainya? Kenapa tak keluar bersama kami ni, sedangkan kamu adalah pemimpin kami dan sebagainya? Okey, kembali semula cerita. Minta maaf ya, hari ni kita macam cerita sirah sikit. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebab itu saya nak cerita sikit bila baca bagaimana skill Nabi SAW menjadi usahawan. Ketika itu kan, ketika Nabi SAW membawa barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijah sebelum kahwin dengan isteri yang tercinta ni, subhanallah, mereka bawa barang dagangan daripada Mekah, dijual di Syam, jual ke Syam. Jauh ni perjalanan 1700 ni. Syam terdiri daripada 5 buah negara kita sebut tadi. Sekarang cari Syam dah tak ada, dah dipecahkan kepada 5 buah negara. Yang memecahkan bukan umat Islam, dipecahkan kepada Palestin, Lebanon, Syria, Iraq dan juga Jordan. Subhanallah. Subhanallah. Orang lain kebiasaan adalah bawa balik duit lah. Dah balik berniaga. Tapi kebijaksanaan Rasulullah, Rasulullah SAW pergi berniaga ke Syam, dapat duit, beli pula barang daripada negara Syam. Beli pula barang, bukan bawa balik duit.
duit semua dihabiskan dengan beli barang di negara Syam. Dapat barang, bawa balik barang. Maksudnya Nabi bawa balik barang. Bila bawa balik barang, jual barang tersebut kepada penduduk Mekah. Jadi subhanallah, memang hebatlah. Jadi keuntungan tu berganda. Kalau bawa balik duit saja dapat duit, tetapi beli barang di sana, bawa balik, keuntungan itu berganda. Subhanallah. Dan pengurusan Nabi sangat telus. Ini diceritakan oleh Maisarah, iaitu pembantu Sayyidatina Khadijah, yang Sayyidatina Khadijah utuskan untuk bersama dengan Rasulullah. Masa ni belum kahwin lagi. Dan Maisarah ini bukan perempuan. Maisarah ini nama seorang lelaki. Jadi Sayyidatina Khadijah ni dia banyak staff, banyak staff. Dia kan majikan, jadi dia mengutuskan seorang staff dia yang bernama Maisarah, dan ia adalah lelaki, untuk bersama Rasulullah untuk memerhatikan. Tengok. Dan bila Maisarah balik, masa bagi report bagaimana cara pemuda yang bernama Muhammad ini berniaga, dan bagaimana kejujurannya. Contohnya Rasulullah SAW tidak overclaim. Ni orang berniaga kena jaga bab ni, jangan overclaim. Subhanallah. Produk ni boleh ni. Boleh, semua boleh. Yang ni orang pun boleh, gini. Yang tak boleh pun dibolehkan. Subhanallah. Rasul sangat jujur. Rasul menerangkan setiap produk dengan jujur. Tidak berselindung, tidak menokok tambah. Dan apabila contohnya situasinya ditanya kan tentang ada tak barang ni, Rasul berterus terang, oh tidak ada. Kalau nak boleh dengan sebelah, contohnya boleh dengan ni. Maksudnya bagaimana cara dan skill Nabi memudahkan orang nak membeli. Kalau tak ada, kata tak ada. Kita ni kadang-kadang berniaga semua nak diadakan, contoh kan. Dan walaupun kita tahu jiran sebelah tu ada barang nak, tapi mulut tu diam, tak bagi tahu. Tapi bagaimana saya sendiri sekarang ni kan, ada contohnya kita nak beli barang, lepas tu kita menghubungi orang ni, lepas tu kan kita tanya ada tak ni, lepas tu dia kata oh maaf saya tak jual, tapi saya boleh bagi link, ini kawan saya yang jual, ataupun okey saya cadangkan tuan boleh pergi ke page sekian-sekian, sana ada jual produk ni. Saya pernah berhubung dengan orang yang begitu. Saya cari barang ni, contoh kan, lepas tu saya cari barang tertentu, kita pun tekan link WhatsApp. Lepas tu kita tanya kan, saya nak beli. Lepas tu dia pun jawab dengan jujur, oh maaf saya dah tak menjual dah, tapi saya boleh beri nombor telefon ejen-ejen yang masih lagi menjual. Dia pun bagi nombor telefon. Saya kata terima kasih banyak puan memudahkan saya. Tak apa, maaf ya sekarang saya dah jual produk lain, saya tak jual produk ni. Langsung saya tanya, puan jual produk apa sekarang? Langsung saya beli juga. Faham tak? Saya beli. Tak apalah saya nak ni. Padahal asalnya saya tak nak beli produk dia, saya nak cari produk ni. Tapi kerana kejujuran, dan dia telah memudahkan. Dan begitulah kaedah peniagaan Rasulullah. Bukannya nak fikir dia je untung, dia juga membantu peniaga lain. Dan sekian-sekian. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Rasulullah tidak overclaim, Rasulullah jujur kan. Subhanallah, memberi khidmat nasihat yang terbaik. Kalau ada kekurangan pada produk, bagi tahu terus terang, produk ni sekian-sekian. Dan jika ada produk yang lebih baik, maksudnya disarankan. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita nak bicarakan tentang skill, bagaimana kaedah Nabi SAW berniaga, sebenarnya sangat banyak. Kita kena membaca, kita kena mengkaji. Subhanallah. Memang ada buku pun, skill Rasul berniaga, para sahabat yang kaya raya jutawan, yang trilion, bilion, zillion. Sahabat-sahabat Nabi ni bukan trilion je, ada yang zillion, tinggi lagi daripada trilion. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, panjang pula cerita sirah Nabi ni. Tak apa ya. Subhanallah. Lepas tu nak cerita apa tadi? Macam tu lah. Lepas tu nak cerita apa? Okey, kita pergi kembali kepada sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi. Tadi ceritanya kita baca surah Al-Kahfi. Nak ceritanya kembali semula. Itu cerita pasal, kita tutup cerita Nabi berniaga, Nabi sekian-sekian. Okey, tutup cerita situ. Sekarang pergi kepada kisah, kembali kepada sebab nuzul surah Al-Kahfi. Okey, ceritanya siapa yang baru masuk, anda kena dengar daripada awal. Tapi saya cerita secara ringkas. Nabi SAW selalu bercerita. Kan, kaedah dakwah Nabi juga suka bercerita. Time Nabi bercerita, ramai yang kerumun Nabi. Ketika ini suasana di Mekah. Di Mekah ya. Sebab surah Al-Kahfi ini turun di Mekah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Turun di mana? Di Makkah. Tuan-puan sekalian. Itu namanya surah Makkiyah. Jadi, kenapa Nabi banyak bercerita? Kalau kita baca Al-Quran sendiri, kan Al-Quran ini juga banyak cerita.
Kan semua kisah Nabi 25 ada dalam ni. Kisah malaikat ada. Kisah orang-orang Bani Israel ada. Jadi Nabi juga menggunakan kaedah bercerita dalam berdakwah. Sama juga dalam hadis Nabi juga banyak cerita. Jadi bila time Nabi bercerita, ramai orang ke rumah Nabi. Termasuklah orang bukan Islam. Kan? Termasuklah orang tua, orang muda dan kanak-kanak. Jadi masyarakat kafir Quraisy tak suka, geram, benci, nak marah. Sebab apa? Budaya masyarakat Arab ketika itu juga, budaya ya, mereka mendapatkan hiburan melalui cerita. Jadi ada di kalangan orang kafir Quraisy ni juga penglipu lara, kan, pencerita. Tapi mereka ni cerita-cerita rekaan. Tapi Nabi SAW cerita-cerita yang benar. Subhanallah. Tapi mereka juga menuduh bahawa Nabi penglipu lara, mereka cerita dan sebagainya. Jadi mereka tak puas hati. Kenapa ni makin ramai yang mendengar cerita Muhammad ni? Jadi mereka ni mengutuskan beberapa orang pemuda ke Syam. Itu yang jadi cerita meleret Nabi tu ke Syam tu daripada kecil tu. Okey. Jadi beberapa orang pemudanya pergi ke Syam. Kisah ni dicatat dalam kitab-kitab tafsir muktabar ya muslimin muslimat. Pergi ke Syam untuk berjumpa dengan pendeta yang mana mereka ini penjaga kitab-kitab terdahulu. Zabur, Injil, Taurat. Yang mana mereka inilah yang menjaga kesucian. Kalau dengan tangan-tangan orang lain yang telah diubah suai. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan tujuan untuk mencari dan menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pergi dan mereka bertanya soalan apa muslimin muslimat. Mereka tanya pendeta, di kampung kami, di daerah kami, di kota kami ada seorang lelaki yang suka bercerita sekian-sekian. Dan dia mengaku dia adalah Nabi akhir zaman. Jadi dia tanya pendeta, ada tak berapa soalan yang kami boleh tanyakan dia untuk membuktikan dia tu Nabi atau penipu lara, mereka cerita saja. Macam tu. Itulah mereka jumpa pendeta dengan tujuan nak cari hujah supaya dengan itu mereka boleh menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Kata di kampung, di kota kami ada lelaki sekian-sekian yang mengaku dia adalah Nabi akhir zaman, suka bercerita sekian-sekian. Jadi ada tak apa-apa kan, wahai pendeta, untuk kami tanyakan dia untuk mengesahkan dia Nabi ataupun penipu lara, mereka cerita. Lalu pendeta ini bagi 3 soalan. Dia kata kamu tanya lelaki tersebut, pemuda tersebut yang bernama Muhammad itu, 3 soalan ini. Kalau dia dapat jawab, maka dia adalah Nabi yang benar. Jika dia tak dapat jawab, dia penipu lara, dia mereka cerita saja. Lalu 3 soalan itu apa? Tanyakan kepadanya tentang roh. Dan soalan yang kedua ialah tanyakan kepada dia tentang kisah sekumpulan lelaki yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tanyakan kepada mereka tentang seorang lelaki, seorang pemuda yang menguasai banyak bahagian dunia. Maksudnya dia suruh tanya kisah-kisah. Yang pertama, tanyakan tentang roh. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang sekumpulan lelaki yang kisahnya sangat menakjubkan. Yang ketiga, tanyakan tentang kisah seorang pemuda yang hebat yang menguasai banyak wilayah. Subhanallah, 3 soalan. Dan dia pun berikan jawapan. Iaitu kalau dia dapat jawapan yang betul, dia dapat jawab dia Nabi yang benar. Sebab kisah-kisah ini diceritakan juga, jawapannya juga telah disebut dalam kitab terdahulu. Jadi kalau dia benar Nabi akhir zaman, dia boleh jawab soalan ni. Jadi pemuda kafir Quraisy pun baliklah untuk bertanya soalan ni kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang terbuka di khalayak ramai. Bila balik terus berhadap dengan Rasulullah Nabi Muhammad di khalayak ramai, wahai Muhammad, 3 soalan untuk kamu. Kan, subhanallah, 3 soalan. Lalu Nabi pun menjawab. Nabi jawab apa? Datanglah esok hari, aku akan memberikan jawapannya pada esok hari. Nabi jawab macam tu. Nabi lupa nak mengucapkan kalimah insya-Allah. Dan takdir Allah uji Nabi Muhammad SAW. Asbab Nabi tak sebut kalimah insya-Allah, Allah tak turunkan wahyu untuk menjawab 3 soalan orang kafir Quraisy. Lusa pun tak ada, tulat pun tak ada, hari ke-4 pun tak ada, hari ke-5 pun tak ada, hari ke-6, ke-7 tak ada. Malaikat Jibril tak datang bawa jawapan muslimin muslimat.
Dan saat itu tersebarlah orang kafir Quraisy kata, Muhammad menipu, Muhammad tak dapat jawapan, Muhammad bukan Nabi, Muhammad pelipur lara. Nabi mula semakin bersedih. Nabi bertanya di dalam hati, kerisauan, kebimbangan, adakah wahyu telah terputus? Adakah aku bukan lagi seorang Nabi? Kenapa Allah tidak menyampaikan jawapannya? Kan sekarang dimalukan, maksudnya rasa malu. Kan orang kafir Quraisy memang dah sengaja. Nabi kata besok, tiba mereka berkumpul nak dengar jawapan Nabi. Nabi tidak dapat memberikan jawapan kerana tidak ada wahyu yang datang. Malaikat Jibril tidak datang menyampaikan jawapan. Sebab apa? Nabi lupa mengucapkan kalimah insya-Allah. Lalu diberi teguran dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wa zkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cuba kita tengok maksud firman Allah ni. Dalam surah Al-Kahfi juga sebenarnya Allah turunkan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perbuatan dosa, ini hanyalah satu kelupaan yang manusia biasa seperti Nabi kita juga manusia biasa berlaku. Allah berfirman dalam ayat ke-23, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Kan Nabi sebut apa? Esok datanglah. Esok datang. Saya akan beri jawapan besok. Allah beri teguran. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Kecuali dengan menyebutkan ataupun dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran. Subhanallah, lebih dekat daripada ini. Maksudnya Allah beri teguran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada, dan janganlah kamu mengatakan wahai Muhammad sesuatu ini sesungguhnya aku akan lakukan besok, illa kecuali an yasha Allah, dengan mengucapkan kalimah insya Allah. Wazkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya apabila kamu lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi, dan katakanlah asa, mudah-mudahan an yahdiyani rabbi, Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk li aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat daripada ini petunjuk. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi Allah uji Nabi Muhammad SAW, tak dapat jawapan kan sampai berlakunya fitnah yang tersebar. Masing-masing lagi kata, itulah menipu, dia tak dapat jawapan. Kata nak beri jawapan hari ni tak jawab, esok pun tak ada. Sampai dikatakan 2 minggu. Sebahagian besar ulama mengatakan 2 minggu wahyu tertahan. Dalam tempoh itu Nabi menempuh ujian, sindiran, sinis, dipeli, dihina, dimomok-momokkan dan sebagainya. Dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. 2 surah menjawab 3 soalan tadi. 2 surah menjawab 3 soalan tadi. Soalan yang pertama yang ditanyakan, turunnya surah Al-Isra. Sebab itu surah Al-Isra adalah surah sebelum surah Al-Kahfi. Perasan tak? Sebelum surah Al-Kahfi, surah Al-Isra. Jadi jawapan yang pertama, turunnya wahyu surah Al-Isra bertanya tentang apakah itu roh. Dan dalam surah Al-Isra menjelaskan tentang roh. Kan? Ada ayat surah Al-Isra, jawapannya adalah, dan apabila mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhan. Hanya sedikit sahaja yang kamu diberikan pengetahuan, dan roh itu urusan Tuhan. Dan Nabi beri jawapan itu. Dan itulah jawapan yang Allah kurniakan, yang Allah berikan dalam surah Al-Isra. Dan apabila mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Sedikit sahaja pengetahuan yang diberikan kepada kamu. Nabi jawab macam itulah. Dan soalan yang kedua dan ketiga, jawapannya adalah surah Al-Kahfi. Ini kita cerita tentang sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi, tuan-tuan sekalian. Kemudian sahabat-sahabat, 2 soalan yang ditanyakan oleh kafir Quraisy untuk tujuan menjatuhkan Nabi dijawab dalam surah Al-Kahfi.
Itulah dikatakan sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi. Soalan yang kedua ditanya tentang kisah pemuda yang menakjubkan. Lalu Nabi menjawab dengan kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Turunnya firman Allah surah Al-Kahfi, Nabi bacakan ayat tentang pemuda ini. Kemudian soalan ketiga berkenaan dengan seorang pemuda yang sangat hebat yang menguasai banyak wilayah. Subhanallah, jawapannya dalam surah Al-Kahfi juga, iaitu tentang Sultan Iskandar Zulkarnain. Jadi 3 soalan dijawab. 1 soalan dalam surah Al-Isra, 2 soalan dijawab dalam surah Al-Kahfi. Kemudian saat itu bertambah ramailah orang memeluk Islam dan bertambah kuatlah keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW bahawa mereka, walaupun Allah tangguhkan wahyu, tetapi dari sudut psikologi mereka mula yakin Nabi Muhammad ini bukan pelipu lara. Kalau Nabi Muhammad nak jaga nama baik dia, kan, sebab apa? Nabi Muhammad kata, esok aku akan beri jawapan. Esok saya akan beri jawapan. Kalau Nabi ni pelipu lara, Nabi tentu akan reka je jawapan. Akan reka je. Akan jawab. Sebab apa? Nak jaga nama baik. Tak nak dimalukan. Sebab kata nak beri jawapan besok. Tapi tidak. Sebab Nabi ni seorang Nabi dan seorang yang amanah. Kalau tak dapat wahyu, Nabi tak beri jawapan. Lalu mereka percaya ini benar Nabi akhir zaman. Dia berkata-kata bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan fikiran-fikiran, bukan dengan reka-reka. Dan bila dia tidak dapat wahyu, dia tidak akan menjawab. Dia tak akan ni. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah keyakinan mereka bertambah. Namun bagi orang kafir, kekafiran mereka semakin pekat dan semakin bertambah. Sebab itu orang Bani Israel ni, Masya Allah, kedegilan mereka, walaupun ditunjukkan bukti, walaupun pendeta yang cakap kalau dia dapat jawab, maka dia adalah Nabi yang benar, subhanallah, mereka tetap tidak mengucapkan kalimah syahadah. Menambah kekufuran bila Nabi bagi bukti. Tapi bagi orang beriman, menambah keimanan. Tapi bagi orang kafir, menambah kekufuran. Mereka mula kata, ni ahli sihir, dia tahu tentang perkara gaib. Dia tambahkan lagi tuduhan yang lain. Subhanallah, muslimin muslimat.